ayat 71, dan pula saya nak rujuk tapi di situ merujuk tentang khusyuk dan bagaimana kaitan khusyuk itu dengan fahsyat dan mungkar. Soalan ini sangat bagus sekali. Ini disebut oleh Al-Imam As-Sawi di dalam kitabnya Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Menarik juga, dan perkara yang sama disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitab beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim yang terkenal dengan Tafsir Ibn Kathir. Begini, bagaimana yang kata solat itu boleh mencegah fahsyat dan mungkar dan kaitan khusyuk tadi itu. Kenapa? Kerana ketika orang itu solat, dia khusyuk. Dia khusyuk. Apa maksud khusyuk? Khusyuk itu bukan bermakna pejam mata dan kita tak tengok orang lain. Takut tak jadi lain. Baik. Khusyuk itu dia ada cara-cara dia. Kalau Imam Al-Ghazali menyebut ada 6 cara dia. Pertama sekali dengan hudurul qalbi, hadir hati. Yang kedua tafahum, faham apa yang dibaca. Yang ketiga haibah, merasa hebatnya Allah. Yang keempat ta'zim, membesarkan Allah. Yang kelima haya, rasa malu diri sendiri. Solat takut tak apa nak kena dan betul. Dan yang terakhir raja, walaupun begitu mengharapkan akan Allah terima. Setiap satunya ada huraian. Jadi khusyuk itu ada kaitan dengan ketenangan hati ketika solat. Sebab itu dalam dua kitab yang saya sebutkan tadi, Hasyiah As-Sawi dengan Tafsir Ibn Kathir menyebutkan dalam itu. Kedua-dua orang imam ini menyebutkan orang yang solat itu dia membawa hakikat zahir dan batin dengan kesempurnaan rukun dan sebagainya. Satu, dia dirikan solat tu satu. Dia dirikan solat tu satu. Yang kedua, dia bawa kesempurnaan rukun, syarat sah, yang sunat, tidak melakukan yang membatalkan solat, makruh dan sebagainya. Tambah satu lagi, istiqamah, maksudnya 3. Tadi mendirikan solat dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, hakikat zahir dan batin dalam ni. Barulah yang ketiga, dia istiqamah. Jadi istiqamah tu penting. Jadi dalam tengah-tengah tadi itu antara dibawanya unsur khusyuk di situ. Dan ketika dia solat, dia tahu falsafah solat yang kita bicarakan yang batin itu. Antaranya apa? At-tathhir min al-hadathil hissi wal ma'nawi. Dia membersihkan diri dia daripada hadath-hadath yang kotoran yang luaran dan dalaman. Itu maksudnya hati. Yang penting juga apa? Tajdidu taubah. Dalam solat tu dia memperbaharui taubatnya kepada Allah. Sudah pasti dengan membawa makna zat batin yang kita bicarakan bulan lepas. Ketika dia bawa itu semua, nanti hatinya bercahaya, dadanya bersih, imannya bertambah, lalu bertambah cinta kepada kebaikan, menyedikitkan dan menghilangkan keinginannya kepada keburukan. Ketika itu kerohaniannya bertambah. Bila kerohaniannya bertambah, ini yang disebut dalam dua kitab ini menarik. Satu, dia tidak akan melakukan fahsyat dan mungkar. Itu satu. Yang kedua, ketika orang yang solat itu memang dia lakukan fahsyat dan mungkar, kekejian dan kemungkaran, dia akan cuba untuk menjauhkan dirinya daripadanya. Barulah dia bersungguh-sungguh menghindarinya. Kesan tadi apa? Kesan daripada solat yang betul, kerohaniannya itu naik, sifat-sifat kebaikannya itu sudah bagus, lalu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak elok tadi itu. Sehingga ada 3 keadaan. Satu, dia tak terus buat fahsyat dan mungkar. 2, mungkin orang itu buat fahsyat dan mungkar tapi dia tinggal sikit-sikit. Yang ketiga, dia tinggal terus. Itu kesan daripada solat yang baik dan dikerjakan dengan betul tadi itu. Khusyuk tadi juga apa dia ketika dia solat, dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dibawanya perkara itu bukan saja dalam solat tetapi di luar solat. Itu yang disebut sebagai iqamah. Sehingga ada yang mengatakan solat daim. Solat daim itu antara maksudnya adalah pengertian solat itu dan falsafahnya daim, sentiasa. Bukan saja ketika solat, sehingga di luar solat pun sama juga. Jadi insya-Allah, jadi itulah yang kita harapkan agar